Maka roh ini makanan dia daripada langit. Sebab itu ada orang tubuh dia sasa tapi roh dia kurus. Ada orang tubuh dia kurus tapi roh dia sasa. Sejauh mana kita bagi makan pada roh kita? Roh kita. Ulama tauhid menyatakan ada 8 perkara yang setelah Allah menciptanya, ia ditakdirkan kekal dan tidak binasa. Salah satu daripada 8 perkara itu adalah roh. Roh ini setelah Allah menciptanya, dia tidak akan binasa sampai bila-bila. Walaupun hari kiamat. Tidak akan binasa. Maka jagalah yang tak binasa ni, roh. Jangan terlalu menjaga jasad yang sebelum mati pun dah buruk dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Terima kasih kepada pihak penganjur, barisan para asatizah, dan seterusnya para hadirin, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini Allah Subhanahu wa taala cipta mereka daripada dua perkara. Cantuman ataupun gabungan daripada dua perkara. Yang pertama adalah jasad. Dan yang kedua adalah roh. Yang pertama adalah jasad. Dan yang kedua adalah roh. Dan jasad manusia ini Allah Subhanahu wa taala cipta daripada tanah. Cipta daripada tanah. Seperti mana kita tahu, Nabi Adam alaihi salam dicipta daripada tanah. Dan zuriat keturunan Nabi Adam alaihi salam juga dicipta daripada tanah, iaitu daripada sesuatu yang berasal daripada tanah. Dan yang kedua adalah roh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila." Mereka bertanya kamu tentang roh. Beritahu kepada mereka bahawasanya roh itu adalah urusan Tuhan. Kamu tidak dikurniakan sebarang ilmu, melainkan sedikit sahaja. Yang pertama jasad, dan yang kedua roh. Jasad ini sifatnya adalah bumi, tanah. Jasad ini sifatnya adalah alam bawah. Dan roh ini sifatnya adalah alam atas. Datang daripada siapa? Roh itu datang daripada Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan kami telah meniupkan roh ke dalam Adam AS. Allah Subhanahu wa taala telah menisbahkan roh itu kepada dirinya. Di dalam ilmu balaghah, apabila sesuatu itu diidhafatkan dan dinisbahkan, maka bukan semuanya memberi makna milik. Bukan roh Allah yang ditiupkan kepada Nabi Adam AS, tetapi disebut idhafah litakrim. Seperti wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid disebut rumah Allah. Bukan maksudnya Allah di situ dan seumpamanya, tetapi adalah suatu kemuliaan. Dan roh ini
Dia adalah bersifat alam atas. Roh ini bersifat alam gaib. Roh ini bersifat alam langit. Dan antara roh dan juga jasad, roh dicipta lebih awal daripada jasad. Antara roh dan jasad, roh dicipta lebih awal daripada jasad. Sebelum manusia dicipta, maka Allah Ta'ala telah mencipta roh. Oleh kerana jasad kita ini, dia datang daripada tanah, maka makanan dan gizi bagi jasad kita juga yang berasal daripada tanah. Berasal daripada tanah. Liyakulu min thamarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Supaya apa yang Allah tumbuhkan daripada bumi dalam bentuk bijirin, buah-buahan, manusia makan. Manusia olah. Ada yang jadi roti, ada yang jadi pizza, ada yang jadi kuih. Tetapi semua itu di bawah firman Allah, wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Maka makanan bagi jasad ni, tempat dia adalah yang ada atas muka bumi. Kalau kita nak besarkan tubuh kita, kita kena makan makanan bumi. Kalau kita berzikir, tubuh kita tak jadi besar. Kalau kita berzikir, tubuh kita tak jadi kenyang. Itulah sunnatullah yang Allah Ta'ala telah buat. Dan satu lagi yang dinamakan roh. Malangnya manusia lebih memberi tumpuan kepada jasad dia berbanding roh. Berusaha siang dan malam untuk memberi makan kepada jasad dia yang Allah Ta'ala telah takdirkan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram. Dia telah berusaha siang dan malam untuk bagi makan pada jasad dia. Siang dan malam untuk memperindahkan jasad dia. Membeli alat solid yang mungkin mahal untuk memperindahkan wajah dia. Masuk ke kelab-kelab jin untuk memperkasakan otot-otot tubuh dia. Memberi kepada tubuh dia makanan-makanan sihat supaya tubuh dia itu tidak dijangkiti oleh penyakit. Berapa banyak masa telah dibelanjakan, berapa banyak harta telah dibelanjakan untuk manusia itu menjaga jasad dia yang telah secara pasti akan binasa. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah kami cipta kamu. Di dalam tanah kami akan kembalikan kamu. Dan daripada tanah kamu akan dihidupkan semula. Dan untuk tubuh ni, untuk makanan tubuh ini, Allah Ta'ala tak perlu hantar Nabi. Tak perlu. Allah Ta'ala berikan kepada manusia akal. Cukup. Berikan kepada manusia akal, yang mana dengan akal tersebut, dia tahu bagaimana menguruskan tubuh. Dan akal ini, akal untuk bina tubuh, akal untuk bagi kesenangan kepada tubuh adalah sesuatu yang setiap manusia berkongsi. Orang Islam pun dapat, orang kafir pun dapat. Sebab itu bila Allah cinta pada satu orang, Allah tak bagi dunia pada dia. Sebab itu para masyayikh mengingatkan, mereka yang berjuang untuk agama, mereka yang belajar agama, bukan tanda mereka dikasihi oleh Allah bila mereka diberi keluasan dunia. Bukan. Kerana dunia tidak pernah ada nilai hisab. Adakah untuk ahlullah ini tanda dihargai dengan memberi dunia kepada dia? Tidak. Sebab itu ada anbiya yang miskin, yang tidak berharta, dan ada anbiya yang kaya. Sebab bukan penanda seseorang itu dekat di sisi Allah, Allah beri harta dari dia. Tapi ini sangat bahaya. Seseorang
Dia tertipu. Bahawasanya bila dia banyak selawat, Allah buka keluasan dunia pada dia, maka dia sangka dia dekat di sisi Allah. Sahabat tidak pernah memahami seperti itu. Ada sekali harta rampasan dilonggokkan. Keruntuhan kerajaan Fars. Melihat harta rampasan yang dilonggokkan itu, ada mahkota Maharaja Rum, ada mahkota Maharaja Farsi. Maka Sayyidina Umar menangis. Maka Sayyidina Abdul Rahman bin Auf mengatakan, adakah hari ini hari menangis? Hari ini hari gembira. Empire Farsi yang sangat digeruni, yang menjajah benua yang besar, jatuh bawah tapak kaki orang Islam. Maka kita kata apa? Kita kata ini sebuah kemenangan. Ini sebuah kemenangan. Tetapi Sayyidina Umar menangis. Inilah yang dipanggil basirah. Hadhihi sabili adu ila Allah ala basirah. Mengajak manusia kepada Allah dalam keadaan tidak ada basirah. Ada cahaya, ada obor. Jangan mereka yang mengajak manusia kepada Allah, tetapi dia tidak ada obor yang membezakan apakah perkara yang menyebabkan Allah suka dan sebaliknya. Maka beliau mengatakan, aku takut mengenangkan firman Allah. Di akhirat nanti akan dikatakan kepadaku, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal hun. Aku takut di hari akhirat nanti Allah kata pada aku, wahai Umar, kamu telah dapat semua kenikmatan dunia. Semua yang baik-baik daripada dunia ni kamu dah dapat. Dan kamu telah menikmatinya. Hari ini hanya hari pembalasan atas dosa-dosa kamu. Inilah dipanggil basirah. Para sahabat, ayat ini ulama mengatakan ditujukan kepada orang kafir, bukan orang Islam. Allah akan tujukan kepada orang kafir, kamu telah menikmati dunia. Kamu telah dapat. Hari ini hanya hari balasan atas dosa kufur yang kamu lakukan. Tetapi para sahabat, mereka mengambil ayat-ayat Al-Quran untuk orang kafir, ditujukan kepada diri mereka. Tetapi sebahagian manusia pada hari ini mengambil ayat-ayat Al-Quran yang ditujukan kepada orang kafir untuk di-applykan kepada orang lain. Orang itulah yang dimaksudkan ayat. Orang itulah yang dimaksudkan ayat ini. Orang itulah yang dimaksudkan ayat ni, lalu dia melupakan dirinya. Sayyidina Umar. Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Katanya Rasulullah SAW. Kalau selepas aku ada Nabi, maka Umarlah yang boleh jadi Nabi. Kualiti iman dan amal yang ada pada Sayyidina Umar melayakkan dia jadi Nabi. Kalaulah bukan firman Allah, makana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, maka antara orang yang layak menjadi Nabi, kualiti iman dia adalah Sayyidina Umar. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Kamu dah dapat dah. Kamu dah dapat dah. Sekarang ini hanya hari kamu punya jihad di Badar, kamu dapat dah. Kamu punya jihad di Uhud dah dapat. Kamu punya jihad di Tabuk semua dah dapat. Dan hari ini untuk amal soleh dah dapat kat dunia, tinggal lagi dosa belum lagi dibalas, maka nerakalah tempat dia. Sedangkan ayat ini ditujukan kepada orang kafir. Dan inilah sebenarnya yang meletakkan sahabat berada di dalam zon yang selamat. Iaitu ulama menyatakan antara sifat mazmumah yang ada dalam hati seseorang, dia panggil al-amanu min makrillah. Merasa aman daripada tangkapan Allah. Rasa aman. Dia tak rasa dia akan kena, dia selalu rasa orang lain akan kena. Dia tidak rasa dia akan kena, tetapi dia rasa orang lain akan kena. Tetapi tidak ada pada para sahabat. Al-amanu min makrillah. Merasa aman daripada tangkapan Allah.
merasa aman dengan ujian Allah. Sebab itu kena hati-hati bila kita nak mengata pada orang. Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang mendedahkan keaiban seseorang, Allah akan malukan dia di dalam rumah dia sendiri. Sesiapa yang menceritakan keaiban seseorang, maka Allah akan buat dia buat keaiban yang sama suatu hari nanti. Sesiapa yang memalukan orang lain, Allah akan malukan diri dia dalam rumah dia sendiri. Inilah para sahabat. Sebab itu kalau nak ikut seseorang, ikut sahabat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'manu 'alaihi al-fitnah. Ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abarrahum quluban wa a'maqahum 'ilman wa aqallahum takallufan. Ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi wa li iqamati dinihi, fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum ala atharihim kanu ala hudan mustaqim." Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau kamu nak ikut seseorang, kamu ikutlah orang yang telah mati. Ikutlah orang yang telah mati. Kerana orang yang hidup tak selamat, mungkin suatu hari nanti masa depan dia kena dengan fitnah. Tak aman, tak tahu lagi penghujung dia macam mana. Tetapi para sahabat confirm penghujung mereka adalah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Maka ikutlah mereka. Ashabi kan nujum. Bi'ayhi muqtadaitum ihtadaitum. Ikutlah para sahabat. Ambillah Sayyidina Abu Bakar, ambillah Sayyidina Umar, ambillah Sayyidina Uthman. Setiap daripada mereka ada kualiti. Setiap daripada mereka disifatkan sebagai bintang. Setiap mereka. Ambillah Abu Darda. Kamu akan lihat apa kualiti dalam diri dia yang boleh jadi panduan dalam kehidupan. Siapa? Sebut nama para sahabat. Setiap daripada mereka itu ada kualiti yang boleh menjadi bintang yang mencahayai kehidupan kita. Maka ambillah para sahabat. Kerana mereka orang yang baik hatinya. Yang kurang takalluf dalam kehidupan dia. Tak takalluf. Sebab itu sahabat ni dia bukan tidak bergurau. Ada orang menyangka orang yang sufi itu bila dia tak cakap dengan orang. Bila dia tak senyum depan orang. Oh, ini sufi, ini wali ni. Bukan. Ditanya adakah para sahabat itu tidak bergurau? Mereka bergurau. Tetapi iman mereka seperti gunung. Mereka bergurau, bermain, bercanda. Kadang gelak, ketawa, mengingatkan kisah silam. Tetapi iman mereka seperti gunung yang tak boleh digoyangkan. Inilah para sahabat. Abarrahum quluban, wa'maqahum ilman, wa aqallahum takallufan. Allah telah pilih mereka untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah pilih mereka untuk menghidupkan agama. Maka kenalilah mereka. Tahulah fadilat-fadilat mereka. Manaqib-manaqib mereka. Kelebihan-kelebihan mereka. Satu persatu. Dan ikutlah mereka. Jejakilah mereka. Kerana sesungguhnya mereka itu berada di atas jalan yang lurus. Maka kita kembali kepada yang disebutkan tadi. Bagaimana para sahabat itu tidak pernah merasa aman. Dan sesiapa yang meletakkan diri dia, yang sentiasa muhasabah diri dia, dia tidak akan ditipu oleh syaitan. Dia tidak akan ditipu oleh syaitan. Khabbab bin Al-Arat, seorang sahabat Nabi, yang pada zaman Mekah dia adalah hamba. Dia telah diseksa begitu rupa, dipanggang di atas bara api. Sehingga Sayyidina Umar tengok belakang tubuh dia, kesan kena panggang atas bara api. Dia kata, aku tak pernah tengok orang yang belakang tubuh dia teruk macam ni. Kerana agama. Apa peperangan yang dia tak ikut? Apa perjuangan yang dia tidak sertai? Tetapi ketika akhir umur dia, orang datang menziarahi dia dan mengatakan, bergembiralah wahai Aba Abdillah, kerana kamu akan bertemu dengan Rasulullah. Iaitu selepas kematian bertemu dengan Rasulullah. Tetapi beliau orang yang faham. Beliau tidak terperdaya dengan pujian orang. Tidak terperdaya dengan sogokan kata-kata daripada manusia. Kerana mengenal bahawasanya, apakah itu ikhlas?
Ikhlas ini tidak terkesan dengan pujian dan celaan. Celaan tidak menyebabkan kita goyang, dan pujian tidak pernah menyebabkan kita kembang, sebab kita tahu bahawasanya kemuliaan apabila Allah memuliakan seorang. Bukan bila orang muliakan kita, kita mulia sisi Allah. Tapi apabila Allah yang memuliakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka beliau mengatakan, kamu rasa Rasulullah akan gembira untuk bertemu dengan aku? Dia tunjukkan dekat pojok rumah dia, ada harta. Dia kata, dalam keadaan aku ada harta banyak ni, adakah kamu menyangka bahawa Rasulullah akan suka dengan aku? Kalaulah diberi dunia itu, tanda orang itu disukai di sisi Allah, maka sudah tentu diberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang disebut oleh Al-Busiri, wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam takhruj ad-dunya 'anil 'adam. Kalaulah kesusahan hidup dalam dunia ni, bagaimana mungkin susah hidup dalam dunia ini menyebabkan Rasulullah tertarik kepada dunia? Mana mungkin? Mana mungkin itu berlaku kerana baginda ini, kalaulah bukan kerana dia, dunia tu tak ada. Jadi mana mungkin orang yang kalau bukan kerana dia, dunia tak ada, dia akan terkesan dengan dunia. Bahkan dunia yang perlu kepada dia. Seluruh alam ini perlu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua adalah yang dinamakan hati, yang dinamakan roh. Maka roh ini makanan dia daripada langit. Sebab itu ada orang tubuh dia sasa tapi roh dia kurus. Ada orang tubuh dia kurus tapi roh dia sasa. Sejauh mana kita bagi makan pada roh kita, itulah kita. Kerana kita bukan jasad kita, kita adalah roh kita. Kalau Allah buka singkap, akan nampak orang ni kurus roh dia. Walaupun dia banyak main jin, banyak makan, tapi kurang berzikir, kurang berselawat, kurang jaga semayang, maka roh dia tak ada makanan, kurus kering. Sahabat ni, mereka berperang dalam keadaan hanya makan sebiji tamar saja. Tetapi mereka berperang tidak pernah gentar. Maka kekuatan itu bukan pada jasad, kekuatan itu pada roh. Maka oleh kerana itu, Nabi dihantar untuk mengislahkan roh manusia. Nabi tidak pernah dihantar untuk mengislahkan jasad manusia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu tahu nak uruskan dunia kamu. Orang kafir pun reti. Tak perlu Quran untuk tahu macam mana nak makan. Tak perlu hadis untuk tahu macam mana nak buat kuih. Sebab Allah bagi akal. Itu bukan maksud diutuskan Nabi. Tapi maksud diutuskan Nabi bagaimana roh. Roh kita. Ulama tauhid menyampaikan ada 8 perkara yang setelah Allah menciptanya, ia ditakdirkan kekal dan tidak binasa. Salah satu daripada 8 perkara itu adalah roh. Roh ini setelah Allah menciptanya, dia tidak akan binasa sampai bila-bila. Walaupun hari kiamat. Tidak akan binasa. Maka jagalah yang tak binasa ni, roh. Jangan terlalu menjaga jasad yang sebelum mati pun dah buruk dah. Kerana ada sebahagian manusia Allah kembalikan kepada arzalil umuri, iaitu umur yang buruk. Sehingga sebelum ini dia tahu, sekarang dia jadi tak tahu. Tetapi roh adalah hakikat kita. Maka dia hantar para nabi untuk islahkan roh manusia. Sebab itu, hari ini, bagaimana kita nak bangunkan Islam? Banyaknya orang Islamkan benda. Jadikan mi itu Islam. Jadikan kereta itu Islam. Jadikan bangunan itu Islam. Kita rasa bila kita Islamkan benda-benda kat luar ni, maka itulah Islam. Kita rasa kalau Islamik ni, kita buat rumah tu ada kubah. Ini rumah Islam ni. Ada corak-corak Islamik Andalusia ke, zaman Tatar ke. Ini Islam. Maka kita islahkan. Kereta kita Islamkan kereta kita.
Mungkin letak logo-logo yang tertentu. Ini kereta Islam. Makanan Islam. Ialah makanan Islam. Ada halal makanan Islam. Kita Islamkan. Tetapi Nabi dihantar untuk Islamkan manusia. Manusia tu. Manusia. Manusia tu yang sebenarnya. Dan itulah dakwah. Dakwah adalah mengusahakan atas hati manusia. Sebab itu ahli sufi, mereka telah menjatuhkan Mongol bukan dengan kekuatan pemerintahan, bukan dengan kekuatan senjata, tapi dengan kekuatan hati. Kekuatan hati. Syekh Ajmiri, kuburnya di India, dia bergerak daripada mana? Daripada Baghdad, pergi ke India, 1 juta orang masuk Islam. 1 juta orang masuk Islam. Dia buat apa? Dia bawa apa? Dia bawa tentera? Tidak. Dia hanya berjalan seorang diri, mungkin dengan anak murid dia, tapi orang tengok dia masuk Islam. Yang ini yang kita nak wujudkan. Roh hati. Para sahabat ini hatinya kuat. Rohnya kuat. Dan inilah tafsiran firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj." Apakah kemenangan Islam yang sebenarnya? Apabila orang masuk Islam. Maka letakkan definisi seperti definisi Quran. Quran. Ulama telah tafsirkan, begitu sekali Allah Ta'ala menjadikan Islam itu begitu menang, sehingga orang bukan Islam datang kepada Islam tidak perlu didakwah. Allah umumkan hidayah. Pada zaman Rasulullah, Allah Ta'ala wujudkan serigala yang menyampaikan dakwah. Serigala, dia dakwah Tuhan dia. Kamu buat apa lagi? Dia bukan Tuhan dia lah. Satu pengembala. Kamu duduk kat sini lagi. Di sana itu ada Muhammad yang bawa agama. Bukan sahaja serigala dakwah pada Islam. Berhala dakwah pada Islam. Ada satu orang dia nak sembah berhala dia. Berhala dia dakwah dia. Apa kau sembah aku? Itu Muhammad bawa kebenaran. Inilah dia panggil Nasrullah. Idza jaa Nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Maka apa pun tafsiran, inilah yang sebenarnya. Jadi bagaimana kita nak usahakan atas hati. Hati. Kita usahakan atas roh kita. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Berjayalah orang yang dia bersihkan hati dia. Dia bersihkan roh dia. Dan gagallah, rugilah orang yang rosakkan roh dia. Orang yang rosakkan jiwa dia. Ulama mengatakan, sebelum ayat ini disebut, Allah Ta'ala telah bersumpah dengan 11 kali sumpah. 11 kali sumpah. Sebelum menyebut, berjayalah orang yang bersihkan hati dia. Dan gagallah, rugilah, binasalah orang yang rosakkan hati dia. Allah bersumpah dengan 11 sumpah. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Bersihkan hati. Bersihkan hati. Bersihkan hati ni, dia bukan kita cakap bersihkan hati. Bersihkan hati, maka hati jadi bersih. Tak ada. Ada orang namanya Sabariah, tapi dia tak bersabar. Ada orang namanya Sabaruddin, tapi dia tidak bersabar. Ada orang PhD dia bab sabar, tapi dia tak sabar. Kan? PhD, kaji bab sabar. 1000 muka surat, tapi tak sabar. Sebab apa? Simple. Setiap benda ada sebab, ada cara nak dapat dia. Kita tak guna cara yang betul, kita tak dapat. Kita guna cara yang betul, kita dapat. Simple. Seperti mana untuk menghasilkan dunia ada sebab dia, maka untuk menghasilkan akhirat ada sebab dia. Dalam kitab Ta'limul Muta'allimi Tariqat Ta'allum, pengarang pada awal kitab dia kata, kenapa aku tulis kitab? Kitab ni bagus untuk belajar. Iaitu mengajar pelajar cara belajar. Banyak orang belajar, tapi
banyak juga orang yang dia belajar tak betul. Cara belajar tak betul. Maka hasil tak ada. Banyak orang bekerja tapi tak ada hasil sebab apa? Bekerja tak betul. Ada cara yang Allah dah buat. Maka pelajar zaman tu dia kata nak kena betul balik cara belajar. Supaya bila cara belajar betul, barulah hasil keluar. Barulah hasil dapat. Berapa banyak dia kata pada zaman itu orang yang belajar, tapi tak ada hasil. Apa punca dia? Tariqat ta'allum. Cara belajar itu tak betul. Cara belajar itu salah. Maka begitulah juga cara untuk mendapat bantuan Allah, ada cara dia. Bukan yang kita fikir otak. Bukan yang kita reka, bukan yang kita tiru. Yang disebut oleh Allah dan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah cara dia. Itulah kaedah dia. Itulah kaedah dia. Maka ulama menyatakan ada dua cara untuk manusia membersihkan jiwa dia. Yang pertama banyak berzikir, yang kedua mujahadah. Yang pertama banyak berzikir, yang kedua mujahadah. Banyak berzikir saja tak jadi. Dia perlu sertai dengan mujahadah. Mujahadah itu maksudnya tekan nafsu. Tekan nafsu. Para sahabat telah berjanji sumpah setia dengan Rasulullah untuk bersama dengan Nabi fil mansati wal makrah. Waktu suka ke, waktu tak suka ke, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah ditarbiyah oleh Allah di zaman Mekah. Mereka, apa tarbiyah sahabat di zaman Mekah? Kufu aidiyah, jangan lawan. Tahan tangan, jangan lawan. Walaupun dipukul, walaupun dipanggang atas bara api, kufu aidiyah. Wa aqimus salat. Tahan tangan, jaga ibadah. Tahan tangan, jaga ibadah. Dan apabila mereka berada di zaman Madinah, ujian mereka adalah mereka perlu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, bagaimana kita nak bersihkan hati kita supaya dapat bertemu dengan Rasulullah? Illa man atallaha biqalbin salim, bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera. Sebab itu Imam Ghazali selalu mengingatkan perkara ini. Banyak orang belajar ilmu fiqh, cara nak bersihkan najis. Dia belajar sampai jadi was-was. Begitu sekali tekun dia belajar tentang cara mencuci najis, sampai jadi was-was. Dibuat daurah sana, daurah sini. Tetapi cara cucikan najis hati, kita belajar najis ada 3, najis mutawassithah, najis mukhaffafah, najis mughallazah. Maksudnya najis yang mengotorkan jasad kita, yang mengotorkan hati kita, yang mengotorkan jiwa kita. Apa dia? Lebih teruk lagi. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, itulah rahsia mereka. Mereka telah berada di bawah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tarbiyah yang paling pertama adalah beriman dengan benda yang gaib. Kita bicara tentang Dajjal. Apa cara nak selamat daripada Dajjal? Kuatkan iman. Orang yang yakin dia hanya kepada Allah. Iman bil ghaib. Sebab itu disebut dalam awal surah Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini iman yang dituntut. Para ulama mengatakan kalau kita nak meningkat dalam kehidupan agama kita. Macam contohnya lah, orang semayang. Dia ni memang dah semayang dah. Kalau dia nak upgrade diri dia, dia bukan bandingkan diri dia dengan orang yang tak semayang. Kalau dia bandingkan diri dia dengan orang tak semayang, memang dia tak upgrade lah. Sebab dia kata, okey lah, dia tak semayang, saya semayang. Apa lagi saya perlu baikilah kehidupan. Orang yang beriman, dia bandingkan diri dia orang kafir. Saya okey lah sebab saya beriman, dia kafir. Maka dia tidak akan upgrade diri dia. Tidak akan upgrade diri dia. Tetapi bandingkanlah diri kita dengan sahabat. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, aminu kama amanan nas. Berimanlah oleh kamu seperti iman mereka. Nas yang dimaksudkan adalah sahabat. Kalau kita bandingkan iman kita dengan sahabat, maka kita ni tak ada apa. Apa pun tak ada.
Kita ni dengan debu yang melekat dekat hujung kaki kuda sahabat pun tak ada apa. Tak ada apa. Tapi bandingkan dengan orang yang atas. Tapi kalau kita bandingkan tu tak semayang. Itu tak ini, maka kita tak akan berubah. Kerana kita lebih baik daripada dia. Saya lebih baik daripada dia lah yang telah membinasakan syaitan. Ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Aku lebih baik daripada dia. Ini daripada tanah. Aku daripada api. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia telah takabur dan jadi daripada kalangan orang kafir, maka jadikanlah sahabat. Sahabat sebagai ikutan kita. Baca tentang sahabat. Kenalilah sahabat. Di samping kita baca tentang wali-wali, kita baca tentang sahabat. Mereka adalah wali paling besar. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang sebelum mereka meninggal dunia telah diiktiraf oleh Allah radhiyallahu anhum wa radwan. Maka iman dengan perkara yang ghaib. Iman perkara yang ghaib. Apa maksud iman perkara yang ghaib? Kita beriman dengan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita tengok. Para sahabat tak pernah terkesan dengan bilangan yang besar. Sebab dia tahu bukan bilangan yang bagi kemenangan. Allah yang bagi menang. Dia tak pernah terkesan dengan senjata orang kafir. Sebab dia kata bukan senjata yang bagi menang. Allah yang bagi menang. Dia tidak pernah terkesan dengan gagah perkasanya orang kafir. Sebab dia tahu yang bagi menang Allah. Yang bagi menang Allah. Bukan bilangan yang banyak. Bukan kerajaan yang kuat. Bukan senjata yang hebat. Yang bagi menang Allah. Maka mereka sentiasa memungkiri perkara yang mereka lihat. Sebab mereka tahu di balik yang dilihat ada yang mengatur dan mencaturnya, iaitu Allah. Walaupun air yang dilihat ikut adat manusia, sampai jalan atas air dia tenggelam. Tapi sahabat faham air ni tidak akan boleh memberi tenggelam melainkan dengan izin Allah. Dalam satu peristiwa mereka terpaksa lintas laut Dajlah dan kapal sudah tidak ada. Sembayang 2 rakaat, sebut Ismul A'zam, dengan orangnya, dengan kudanya berjalan atas air. Tak ada masalah. Allah yang bagi. Inilah yang ada dalam diri para sahabat. Sahabat tidak dibezakan dengan kita dengan kepetahan bicara. Tidak. Sahabat bukan dibezakan dengan kita dengan banyaknya ilmu. Maksudnya banyak maklumat. Bukan. Tetapi dengan iman yang ada dalam hati. So, yang ini kita kena usahakan. Beriman dengan Allah. Beriman dengan benda yang ghaib. Beriman dengan benda yang ghaib, Quran sebut. Tetapi yang kita, pengalaman kita sebaliknya, beriman dengan Al-Quran. Walaupun pengalaman manusia mengatakan sebaliknya. Maka ini adalah yang akan selamatkan manusia dari Dajjal. Bahkan, orang yang macam ni, satu hari nanti, bukan Dajjal dakwah dia, dia dakwah Dajjal. Seperti mana kisah yang masyhur, satu orang yang ingin dipotong oleh Dajjal. Dia kata, aku makin yakin kau ini Dajjal. Walaupun Dajjal cantumkan balik tubuh dia, sebelum ini, aku memang ingkar kamu Dajjal, tapi lepas lagi percaya kamu bukan, kamu adalah Dajjal. Iman yang adalah hati. Dan saya akhiri dengan bagi kita cerita Dajjal tadi. Satu orang Maulana Osman mengatakan, siapa yang akan terpesona dengan cerita Dajjal? Orang yang terpesona dengan teknologi. Kerana Dajjal akan buat teknologi yang paling hebat. Menurunkan hujan. Menubuhkan bumi. Maka orang yang terlalu terpesona dengan teknologi dan tidak disertai dengan iman bil ghaib, maka dia akan terkesan dengan Dajjal. Maka oleh kerana itu, kuatkan iman. Dalam surah Al-Kahfi, ceritanya adalah cerita Allah buat tidak perlu seperti kebiasaan. 300 tahun tidur, biasanya mati, tak makan, tapi Allah buat sebalik. Allah yang memberi, Allah yang memberi manfaat, Allah yang memberi mubarak, segala sesuatu datang dari Allah. Segala tidak ada yang dapat beri manfaat dari Allah. Kalau nak seluruh manusia berkumpul
Tidak ada yang dapat memberi manfaat. Dan saya akhiri dengan pesanan Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau berbonceng dengan Rasulullah, "Ya ulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, aku nak ajar kamu beberapa perkara. Pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, jagalah agama Allah, Allah akan jaga kamu. Khususnya yang belajar agama, belajar madrasah, tak perlu terliur, tak perlu terpesona dengan mungkin orang di luar sana belajar ilmu keduniaan, maka kita rasa dia lebih untung. Tidak. Perkara pertama selalu kita pesan kepada pelajar madrasah. Perkara pertama adalah hendaklah merasa besar apa yang kita sedang buat. Rasa besar ni hafal Quran, rasa besar ni belajar kitab. Kalaulah orang yang sedang menghafal Quran dia tidak mentakzimkan benda yang dia sedang buat, adakah kita harapkan ahli dunia akan mentakzimkan ahlul Quran? Kalaulah orang yang Allah beri ilmu tapi hati dia rasa orang yang Allah bagi Mercedes tu lagi untunglah dia dapat Mercedes, dia telah menghinakan ilmu. Allah bagi kamu lagi besar. Jadi antara punca ilmu itu dihina kerana ahli ilmu itu sendiri menghina ilmu itu sendiri. Ahli ilmu itu sendiri, adakah dia harapkan orang di luar membesarkan ilmu kalau orang yang di dalam pun tidak membesarkan ilmu? Tidak merasa besar ilmu yang diberikan. Maka jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah agama Allah, maka kamu akan mendapati Allah di hadapan kamu. Idza sa'alta fas'alillah, bila nak minta, minta dengan Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, dan bila nak minta bantuan, mintalah dengan Allah. Selalu kita pesan kepada pelajar, orang yang belajar agama ni, dia kena belajar selesaikan masalah dengan amal, bukan selesaikan masalah dengan bodek dengan manusia. Jangan hinakan ilmu dengan membodek manusia. Kerana Allah bagi Quran, dalam Quran ada semua jalan penyelesaian. Kerana Allah berikan hadis, dalam hadis ada semua jalan penyelesaian. Belajar minta dengan Allah. Daripada zaman belajar bila ada masalah, macam mana nak selesaikan dengan amal. Selesaikan dengan banyak istighfar. Selesaikan dengan baca surah Yasin. Selesaikan dengan berselawat pada Nabi. Selesaikan dengan solat hajat. Belajar independent. Tidak bergantung kepada manusia, bergantung kepada Allah. Inilah kejayaan sahabat. Mereka tak boleh ditipu oleh dunia. Hulu apa pun dia tak peduli. Dia ada Allah. Dia ada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law yustamana ala. Sehingga akhir. Walhasilnya Nabi telah mempasakkan iman dalam diri budak yang baru umur 10 tahun, 11 tahun. Bahawasanya tiada siapa yang boleh memberi mudarat walau seluruh dunia berkumpul, dan tidak ada sesiapa yang boleh memberi manfaat walaupun seluruh dunia berkumpul. Maka kita cuba belajar untuk selesaikan masalah dengan amal. Di akhir zaman manusia akan makan dengan zikir, akan makan dengan zikir. Dia bukan tiba-tiba aja. Tiba-tiba zikir kenyang. Ada tarbiyah sebelum, ada istiqamah sebelum tu, barulah zikir itu menjadi kenyang. Sebab itu ada masyaikh kita minta dia rawat, dia baca Fatihah macam tak baca. Minta baca ayat. Sebab apa? Sebenarnya dia bukan tak baca, dia dah baca ribu-ribu sebelum ni. Nampak macam dia tak baca kan? Tapi sebenarnya ini adalah kesan daripada yang sebelumnya. Semoga Allah Ta'ala terima kita semua. Jadikanlah kita umat Nabi Muhammad SAW yang disukai dan disenangi oleh Nabi SAW. Tidak ada orang yang lebih disukai dan disenangi oleh Rasulullah melainkan orang yang menjadi sebab orang lain mendapat hidayah, menjadi sebab orang kembali kepada sembahyang, menjadi sebab orang kembali kepada baca Quran, menjadi sebab kepada orang cinta kepada agama dan madrasah, menjadi sebab kepada orang suka untuk infak di jalan Allah SWT. Siapa yang menjadi sebab kepada kebaikan, dia dirahmati, dia didoakan istighfar oleh semua makhluk, sehingga ikan di dalam lautan, sehingga semut di dalam lubangnya. Maka kita cuba belajar untuk beri manfaat kepada manusia
semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Yakinlah bahwasanya Allah sekali-kali tidak akan mensia-siakan banjaran dan pahala balasan kepada orang yang buat amal dengan baik. Moga-moga Allah Ta'ala terima kita semua, terima tempat ini, dan Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah Ta'ala berikan kepada kita husnul khatimah, bersihkan hati kita, kurniakan kawan-kawan yang baik, kurniakan guru-guru, kurniakan bi'ah, jauhkan kita daripada fitnah dunia, jauhkan kita daripada fitnah yang kita takut, fitnah kehidupan, fitnah kematian. Semoga Allah Ta'ala terima kita semua. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.